saya jatuh cinta kepada bahasa Melayu itu apabila saya diajar oleh guru-guru bukan Melayu, ya, tetapi mengajarkan bahasa Melayu semasa saya belajar di sekolah menengah. Ya, sebenarnya dari tingkatan 1, tingkatan 2 sampai tingkatan 5 tidak ada setahun pun saya diajar oleh guru berbangsa Melayu untuk mata pelajaran bahasa Melayu. Jadi apabila saya nampak cara guru-guru bahasa Melayu saya mengajarkan bahasa Melayu, ya, dengan begitu fasih cara mereka bercakap itu, saya cukup terpukau, ya, dan sebenarnya saya lebih kali yang kedua jatuh cinta kepada bahasa Melayu apabila saya kali pertama terserempak dan terbaca majalah pelita bahasa sebenarnya. Tertarik oleh kecantikan bahasa Melayu dari segi tata bahasanya yang begitu tersusun, begitu teratur, antara bahasa yang paling sistematik pada pendapat saya, ya, berbanding dengan banyak bahasa lain yang sesungguhnya agak sukar untuk dikuasai, tapi untuk bahasa Melayu bagi saya nampak mudah. Ya, dan saya nampak di situ cantiknya bahasa kita. Dan apa yang saya dapati trend pembelajaran bahasa Melayu kita pada hari ini ialah saya mendapati bahawa masyarakat Malaysia, ya, khususnya masyarakat bandar, semakin memandang enteng tentang kepentingan bahasa Melayu lah. Jadi semasa saya menjadi tenaga pengajar, semasa saya menjadi guru, saya turut menghadapi kesukaran untuk memberikan kesedaran kepada anak-anak murid kita bahawa betapa penting sesungguhnya bahasa Melayu dipelajari dengan betul, dengan baiknya, ya, supaya kita betul-betul dapat memantapkan jati diri kita sebagai rakyat Malaysia, dan seterusnya kita dapat menjadikan bahasa Melayu kita itu bukan setakat satu bahasa untuk dituturkan dalam komunikasi sehari-hari, malah dia menjadi satu bahasa yang boleh menyatu padukan masyarakat Malaysia yang bersifat majmuknya. Ya, jadi saya memang dapati ada kesukaran, ada cabarannya pada hari ini untuk mendidik anak-anak muda kita bahasa Melayu. Ya, sebenarnya bukan sahaja bangsa bukan Melayu, malah bangsa Melayu sendiri. Apabila pengalaman saya lah, apabila saya mengajar di sekolah lama saya, sekolah yang pertama saya mengajar, kebanyakan murid saya sebenarnya murid berketurunan Melayu pada masa itu, dan saya mendapati bahawa mereka bangsa Melayu sendiri sebenarnya pun masih ada yang tidak dapat menguasai bahasa Melayu dengan baiknya. Dan saya pun sebenarnya tertanya-tanya apakah masalahnya? Ya, apakah masalahnya? Adakah disebabkan oleh globalisasi ataupun adakah disebabkan oleh pengaruh bahasa asing dan sebagainya? Mungkin itu lebih kepada sikap. Ya, sikap masyarakat. Sikap masyarakat yang pada hari ini lebih mementingkan bahasa Inggeris. Ya, sebenarnya perkara ini telah berlaku lama, semenjak awal lewat 90-an lagi, ya, apabila globalisasi itu mula berlaku, kita dah nampak bagaimana masyarakat sudah lebih memandang tinggi pada bahasa Inggeris, ya, dan sebaliknya menjadikan bahasa Melayu itu seolah-olah bahasa sekunda ataupun bahasa kedua, ya, bahasa kedua. Padahal bahasa Melayu sepatutnya menjadi bahasa ilmu, ya, yang sekian lama dengan kosakata yang begitu cantik, ya, dengan sistemnya yang begitu mantap. Dan perkara ini perlu kita sedarkan kepada anak-anak murid kita, generasi muda, supaya mereka boleh nampak keindahannya itu. Dan apabila saya mengajar dulu, saya juga senantiasa mendedahkan kehebatan masyarakat asing yang sebenarnya mempelajari bahasa Melayu kita kepada anak-anak murid kita. Ya, saya ambil contoh, setiap tahun sebelum ini kita memang ada pertandingan pidato bahasa Melayu antarabangsa, ya. Jadi saya pernah menyiarkan video, ya, peserta-peserta luar negara, ya, peserta-peserta semuanya orang Eropah, orang Jepun, orang dari Shanghai dan sebagainya. Mereka boleh menuturkan dan mempelajari bahasa Melayu dalam masa yang begitu singkat, kadang-kadang dalam masa 3 tahun pengajian mereka, dan mereka dah boleh menuturkan bahasa Melayu, malah boleh mengambil bahagian dalam pertandingan syarahan, yang pada pendapat saya, kalau anak-anak didik kita di Malaysia ini, kita tidak dapat dan tidak berjaya mendidik mereka sehingga membolehkan dan mengupayakan mereka untuk menuturkan bahasa Melayu dengan baiknya, maka saya pada pendapat saya itu merupakan satu kegagalan besar lah dalam sistem kita. Ya, dan oleh sebab itu saya hari ini sebagai pembimbing pakar peningkatan sekolah ataupun dalam bahasa Inggeris dengan izin School Improvement Specialist Coach dalam bidang bahasa, memang tugas saya sebenarnya ialah membantu guru-guru di sekolah,
sekolah ya untuk memantapkan pedagogi mereka khususnya dalam bahasa Melayu. Saya nampak kerisauan lah. Saya ada kerisauan di situ dan saya memang berharap agar kalau boleh masyarakat kita lebih positif dengan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu, kerana sesungguhnya bahasa kita memang bahasa yang sungguh amat hebat, unggul ya, dan dengan tata bahasanya yang begitu mantap itu sebenarnya itu membolehkan kita memahami sesuatu bidang ilmu dengan sangat baik, dan saya tak nampak sebarang cacat cela yang ada pada bahasa Melayu. Sesungguhnya bahasa Melayu memang sangat cantik, cuma sikap pengguna bahasa Melayu kita pada hari ini seperti yang dikatakan oleh Dr. Charanjit tadilah tentang pencemaran bahasa. Yang sebenarnya bukan hanya berlaku dalam media, bukan hanya berlaku dalam media sosial, malah berlaku dalam bilik darjah, berlaku dalam buku rujukan bahasa Melayu. Ya, saya kongsi sebagai contoh ya, saya pernah terbaca karangan yang menggunakan perkataan aktual, aktual, aktual. Apabila kita semak kamus, aktual ialah sebenar. Ya, tetapi bukan bererti kita boleh menyalahgunakan aktual dalam konteks menggantikannya dengan perkataan sebenarnya. Ya, sekarang sudah ada trend aktualnya. Aktual, koma. Sebenarnya dia nak kata sebenarnya. Ya, saya tak nampak apakah yang tak cantik dengan perkataan sebenarnya. Itu dalam karangan. Ya, itu karangan SPM. Contoh. Ya, dan saya tidak, memang secara peribadi dan sebagai seorang guru, sebagai seorang pencinta bahasa Melayu, saya tidak boleh menerima penggunaan perkataan ini. Dan baru-baru ini saya juga terkejut apabila dalam satu majlis ilmiah, perkataan yang sepatutnya digunakan sumber tetapi digunakan resource. Padahal perkataan RESOS tak wujud pun, tetapi telah digunakan dengan meluasnya. Begitu juga perkataan macam evidence, kenapa kita tak guna bukti, kenapa kita nak guna evidence, ya, dan kemudian macam perkataan kaum, kenapa kita tak guna kaum, kenapa kita nak guna ras, ya. Ada banyak contoh sesungguhnya. Metodologi, ya, dan satu lagi yang saya juga rasa pelik ialah fee. Ya, untuk menggantikan yuran, padahal kita dah ada yuran pun. Ya, begitu juga dulu apabila kalau murid saya dia tulis karangan, pada peringkat pada bahagian penutup dia akan tulis konklusinya, walaupun penggunaannya sangat meluas. Ya, saya juga tak menafikan kewujudan perkataan konklusi dalam Kamus Dewan, tapi kita perlu tahu Kamus Dewan ialah kamus masyarakat yang dia akan memasukkan semua bahasa dan perkataan yang digunakan dalam masyarakat ke dalam kamus. Tapi tidak bererti kita boleh menggunakan sewenang-wenangnya. Ya, sepatutnya kita perlu mengutamakan dan mendahulukan bahasa kita sendiri. Kita dah ada perkataan kesimpulannya. Kenapa kita nak guna konklusinya? Ya, jadi kita jangan mencemarkan penggunaan bahasa Melayu yang sebenarnya dari awal lagi memang dah sangat cantik sesungguhnya. Ya, tetapi kecantikan sekarang ni semakin sirna, semakin hilang kecantikannya disebabkan oleh golongan-golongan tertentu yang menyalahgunakannya. Malah dari segi sebutan pun, generasi muda sekarang suka menggunakan, contohnya perkataan generasi akan disebut generasi. Ya, saya kata, bukankah perkataan generasi itu huruf pertamanya G? Kenapa kita nak sebut generasi? Jadi dari segi sebutan pun saya sangat menitik beratkannya sebagai pendidik lah, sebagai pengguna bahasa Melayu di luar sana itu saya tak kata itu salah dan sebagainya. Tapi sebagai pendidik, saya hendak mendidik anak murid saya itu, apabila kita menggunakan bahasa, gunakan dengan cara yang betul. Ya, gunakan dengan cara yang betul, kerana hanya apabila kita menggunakannya dengan cara yang betul, kita dapat memelihara kecantikan bahasa Melayu kita itu sendiri, dan kita dapat meletakkan bahasa Melayu kita pada martabat yang sepatutnya, dan masyarakat akan memandang tinggi pada bahasa kita itu, dan dengan itu barulah bahasa kita akan semakin dicintai oleh masyarakat, tak kira bangsa apa sekalipun di Malaysia. Ya, jadi oleh sebab itu saya memang berharap agar
media, ya, tak kira media elektronik, media cetak, media sosial, ya, kita perlu cubalah, ya, kalau susah pun kita cuba sedikit demi sedikit. Saya yakin kita dapat menjadikan bahasa kita lebih indah apabila kita sendiri mengambil inisiatif untuk mengindahkannya.